Yang pertama, tengok ayat yang pertama, Allah kata apa tadi? Wa qala qarinuhu, hadza ma la ya'ti alqiya fi jahannam kull kaffarin anid. Malaikat kata, aku serah dah ni. Serah dah ni orang ni dengan amalan dia. Kamu dia lepas bicara orang ni tak baik, Allah kata campak dalam neraka. Na'udzubillah. Berapa sifat ada? 5 sifat. Timbul soalan, hadza yujibu an yakuna al-ilqa. Adakah orang yang nak dicampak dalam neraka itu khas bagi orang yang ada 5 sifat ini? Kafir, tak mau derma, kerah kepala, mu'tadin, langgar hudud, murid, syak ragu, ataupun apa? Wal kufru. Adakah kafir saja tu cukup dah untuk masuk neraka? Jawab dianya, Allah kata kullu kaffarin anid. Semua kafir. Kafir itu banyak peringkat. Ada yang kafir saja, dia kafir, dia tak beriman, kafir. Tapi dia tak ada, dia baik. Dia suka derma, tak kacau orang. Dia kata awak punya pasal agama awak, dia tak sekat. Tapi dia sendiri kafir. Macam ada kayak kawan-kawan kita bukan Islam tu, duduk sekapur dengan kita tak? Baik. Hai. Duduk mahir gulu kok tahu sekali dengan orang-orang Melayu, tapi tak mau Islam. Dia tak kacau. Ada peringkat. Jadi ada kafir ni sifat dia. Kerah kepala, melanggar SOP, langgar hudud, langgar macam-macam, maka jadi peringkat dalam neraka tu banyak. Peringkat dalam neraka tu banyak. Jadi kata di para ulama, sifat itu menunjukkan kepada keburukan orang itu sendiri. Mana kalau kafir saja pun neraka dah, tapi itu dia panggil orang kafir itu darajat, banyak peringkat. Setiap dosa tambah lagi, nilai tambah dia. Dia kafir, lepas tu dia zalim pada orang, satu lagi tambah. Dia kafir, dia curi, dia Allahu Akbar. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada sifat-sifat yang buruk ini. Yang kedua, kenapa waktu qarin itu dia berdoa Rabbana ma atghaituhu, wahai Tuhan kami, aku tidak menggoda dia. Padahal dia cakap seorang dia. Kenapa dia guna Rabbana? Dia tak kata Rabbi. Rabbana. Dan banyak dalam ayat Quran yang menyebut tentang kalau seorang yang bercakap dia kata Rabbi. Rabbi arini anzur ilaik. Tuhan, tunjukkan aku nak tengok. Rabbi ghafirli dalam surah Nuh. Rabbi la tazar alal ardi surah Nuh. Rabbi sijni. Tapi sini dia guna Rabbana. Kenapa dia guna Rabbana, wahai Tuhan kami? Al-jawab anna fi jami' tilkal mawadhi', semua tempat-tempat tu ada orang yang bercakap, yang berkata-kata mengikut keadaan dia. Tapi di sini kenapa dia guna Rabbana? Dia kata tempat di sini tempat maudhi'u haibatin wa azamatin. Oleh kerana tempat ni tempat perbicaraan, tempat yang menggerunkan, tempat yang menakutkan, dia pun panggil Allah Ta'ala dengan Rabbana, wahai Tuhan kami. Itu maknanya. Yang lain-lain itu dia guna Rabbi arini, ya aku nak tengokmu. Rabbi ghafirli, wahai Tuhanku. Jadi bila dia dalam keadaan terdesak, ketakutan, dia guna Rabbana, wahai Tuhan kami semua. Maknanya kita semua ni mengaku ada Tuhan. Macam derhaka, pakat duduk neraka belakang dapur dia tu. Ini salah satu daripada perbahasan yang disebut oleh para ulama. Ini disebut oleh Ar-Razi dalam tafsir dia. Kemudian yang kedua, yang ketiga, qala qarinuhu ma atghaituhu. Qarin syaitan. Dia kata saya tak sesatkan dia, tapi dia sendiri tu fi dhalalin ba'id, dalam kesesatan yang sangat nyata. Ma atghaituhu, saya tak sesat dia, dia sendiri sesat. Hati-hati orang-orang yang langgar perintah Allah. Esok kawan awak sendiri tak mengaku kawan.
Jangan main-main. Syaitan tak mengaku. Bukan saya. Dia sendiri tu sesat. Kita anggap tadilah macam cerita analogi tadi, orang ni kena tangkap ke polis. Boleh tanya, kenapa awak ajak dia pencuri? Bukan saya ajak dia, tuan. Dia sendiri tu memang pencuri. Mana dia nak lepas diri? Bukan saya. Saya ni curi sikit, dia banyak lagi. Padahal dia bosnya, tak ngaku. Kemudian Allah gambarkan sesak di sini bukan sesak biasa-biasa. Fi dhalalim ba'id, dalam kesesatan yang sangat jauh menyimpang daripada jalan benar. Maka kerana itu sekali lagi para ulama tadabbur kata sesak itu banyak jenis. Dalal banyak jenis. Ada orang sesak sikit-sikit ya. Sesak jalan sikit, kalau kita tarik dia balik semula ke jalan raya. Ada orang sesak masuk dalam hutan. Jadi mana syaitan kata puak-puak ni bukan sesak biasa ni, sesak sungguh-sungguh. Jauh daripada jalan benar. Dia syirik, dia engkar, dia takabur, dia khianat, cukup engkau. Jadi sebagaimana tadi kita sebut ayat, dalam kafir pun banyak kategori, sesak pun banyak jenis juga. Na'udzubillah. Ada orang sesak yang biasa-biasa je, ada orang sesak dahsyat sangat. Sebab itulah tempat kita ni pun dalam senarai ajaran sesak macam-macam ada. Ada orang sesak sikit ya, sesak juga tapi sedikit, amalan dia pelik-pelik. Ada orang sesak sampai menghalalkan benda-benda yang haram. Zina pun tak apa, bagi dia Tok Syekh tak ada zina. Anak murid yang menyerah diri kepada Syekh itu dianggap mencari keberkatan. Hei, berkat ni Tok Syekh pula dah, main-main. Macam-macam cerita. Jadi sesak dhalalim ba'id, sesak yang sangat jauh daripada kebenaran. Yang keempat, Allah kata apa? Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil abid. Tak boleh nak tukar lah. Tidak boleh bertukar apa yang telah diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla, bahawa orang mukmin syurga, orang kafir neraka. Jadi ada satu kumpulan dalam Islam nama dia Murji'ah. Murji'ah dia kata qalu ma warada fil Qur'an minal wa'id fahuwa takhfif. Semua ayat-ayat yang Allah Ta'ala janji seksa itu bukan janji tepat, sekadar menakutkan saja. Jadi dia kata Al-Karim iza wa'ada anjaza. Orang mulia tu kalau dia janji benda baik dia akan tunai. Wa iza au'ada akhlafa. Tapi kalau dia janji seksa, dia boleh jadi menyalahi janji. Kita kata, Tuan Murji'ah, hati-hati cakap awak. Manusia ni ada 3 kategori. Mukmin yang ni tak ada janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tak akan menyalahi janji. Orang mukmin syurga. Kafir neraka. La yubaddalul qaul. Tapi ada satu kumpulan lagi. Nama dia orang mukmin yang asi, yang derhaka. Yang ni duduk di bawah masyiatillah. Duduk di bawah kategori orang yang duduk di bawah kehendak Allah Ta'ala. Insya'a afa. Kalau Tuhan nak maafkan dia, dia lepas. Sebab keimanan yang ada dalam hati dia. Cuma dia derhaka. Kalau Tuhan nak, dia seksa dulu, kemudian dia jadi banduan jahannamiyun, dia keluar daripada neraka, boleh pergi ke syurga. Itulah di antara orang golongan yang terakhir masuk syurga, orang yang dicampak dalam neraka, lepas tu dia keluar daripada neraka ke syurga. Jadi kita fahamlah bahawa janji Allah Ta'ala itu benar. Janji kepada orang mukmin tidak bertukar, janji kepada kafir tidak bertukar. Tetapi janji orang yang derhaka itu di bawah masyiatillah, duduk di bawah kategori Allah Ta'ala kata wa ma ana bizallamin lil abid. Aku tidak menzalimi hamba aku. Tapi yang zalim itu siapa? Yang zalim itu dia sendiri yang mencari apa? Cari punca-punca kezaliman pada diri yang menyebabkan dia kena azab, wal iyazubillah. Baiklah, yang terakhir, Allah kata apa? Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id ma yubaddalul qawla. Tadi ayat kita baca. Jadi Allah kata, mu jangan duduk bantah-bantah sini. Allah Ta'ala peringatkan kepada kita bahawa berbantah, menyesal kemudian la faedah. Sesal kemudian tidak ada faedah. Kita nak bincang, kita nak muzakarah, kita nak berdebat atas dunia ni. Orang mari ajak kita buat satu benda, kita tanya dia,
tuan, awak ajak saya buat ni baik ke buruk? Baik. Mana bukti, mana dalil benda tu baik? Tanya dia. Ni tidak asal kau orang ajak kat pakai janji, pakai ikut belaka. Lah. Orang ajak tak. Tapi masalah sekarang, satu kaedah yang dibuat oleh ahli-ahli yang mencari ketaksuban ni, kaedah dia panggil ahli-ahli tarekat yang pelik ni, dia punya kaedah, anak murid dengan guru seperti mayat dengan pemandi. Tulis kaedah dia, anak murid dengan guru macam mayat dengan mandi. Kita ni tukang mandi mayat depan kita, kita nak balik dia ke kanan ke kiri, mayat marah tak marah? Slow sikit, tak ada mayat cakap. Ada kan? Jadi kita dengan tok guru ni, tok guru buat apa pun tak boleh cakap. Dia tak semaya ke, dia tak pakai baju ke, mari orang perempuan bersalah dengan dia, gosok-gosok, tak boleh cakap. Itu makam tinggi. Kita kata lah, syariat kita jelas, yang haram tu haram, yang halal tu halal. Kalau dia buat benda haram, berlindung di sebalik hakikat makrifat, kita kata itu semua hakikat syaitan, bukan hakikat mari daripada syariat Islam ini. Ini pelik ni ada. Ini ada tosih-tosih besar ni. Bertaraf tinggi, makam tinggi bagi apa ikut dia. Duk cerita benda-benda pelik, keramat wali tu pelik-pelik lah macam-macam. Kita kata kita terima karamatul awliya, tapi kalau dia menyalahi peraturan syarak, kita kata tidak. Takkanlah wali lebih tinggi daripada Nabi. Nabi solat sampai bengkak kaki, tok wali tak payah semaya, cukup dengan niat. Les, mari mana awak? Jadi para jemaah sekalian, guna pendekatan tanya sebelum terima. Tulis kaedah, bertanya sebelum menerima sebarang amalan. Oh ya, awak pandai ke awak ni? Setengah ustaz ni dia allergic benar kalau orang tanya soalan dia. Dia kata, ustaz, zikir yang awak ajar ni ada dalil tak? Celak mata lalu. Dalil diriwayat oleh Bukhari sekian-sekian, dia tipu. Konon dia tak reti-reti, tak ada dalil pun. Tapi oleh kerana nak kelentor orang kampung, dia buat, lepas tu dia main-main pula. Tanya dalil. Awak alih botol pun tukar lagi, anak entah bertukar, mau tanya dalil. Kita mau tanya dalil sandaran sebab kita nak buat. Maka di sini kata ulama tadabbur, jangan tunggu berbantah depan Tuhan, kita berbantah sekarang. Ni dak. Tuhan kata mari duk balas, la takhtasim ladayya. Aku hantar dah ke Rasul, aku beri daripada kamu kitab, kenapa kamu tak belajar? Duk terima semua orang cakap. Jadi kita hati-hati para jemaah sekalian, jangan mudah menerima. Bukan semua orang cakap tu kita ambil, bukan semua orang yang beri itu kita terima. Kita terima yang baik-baik, kita tasabut, pastikan yang sahih, yang benar baru kita ambil. Tak semai-mai tukang mandi dengan mayat. Tidak, kita kata kita ada akal, kita ada otak, Allah Ta'ala beri supaya kita berfikir. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, tamatlah ayat kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang, bermula ayat 31 dalam siri yang berikutnya insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.